Minggu lepas kita telah cerita berkaitan dengan pengertian kurban dan juga berkaitan dengan syarat-syarat sah kurban dan juga hikmat Allah suruh kita kurban ini. Malam ini kita sambung lagi, iaitu perkara-perkara sunat ketika kurban. Nak kurban ni dia ada perkara-perkara sunat. Yang pertama di antara perkara sunat dalam berkorban, kita kena memilih binatang ternakan yang gemuk-gemuk. Pilih hak gemuk sikit. Ni pilih hak nak mati dah. Binatang gila. Ada tadi di kedai Pak Wahab, ada. Hamba Allah dia cerita. Dia kata adik dia ke beli lembu 2 ekor. Tak, adik dia di Kelantan. Beli 2 ekor lembu. Tak, seekor tu 2 hari meninggal. Keluar air kat mulut. Oh, buih. Keluar buih kat mulut. Tak sempat nak korban. Nah. 2,800 seekor. Murah lah. Nah. Maknanya nak korban cari yang gemuk. Jangan cari yang mengurangkan daging. Contohnya tak ada kaki sebelah. Boleh kita korban tu boleh. Harus berkorban binatang yang contohnya tidak bertanduk, boleh. Hak moleknya ada tanduk lah. Ataupun binatang yang tak ada telinga sebelah, boleh. Tapi tak comel lah kita nak korban ni, kita nak hadiah ke Allah. Korban ni hadiah ke Allah. Nah. Hak tak naknya mengurangkan daging. Nah, ataupun telinga dia, ataupun boleh tak ada masalah, tapi tak, maknanya tak sempurna lah, maknanya kuranglah pahala. Tak pilih yang gemuk-gemuk. Tak, sebab nak hadiah pada Allah. Tak, hadiah pada Allah ni, tak kita pilih yang istimewa. Nah. Yang kedua, di antara perkara sunat ketika berkorban, korban hendaklah disembelih pada waktu siang hari. Jangan sembelih waktu malam. Waktu malam makruh. Selepas maghrib baru nak sembelih lembu. Sebab tak dan. Pak Imam sibuk sangat. Banyak lembu, banyak ekor. Ada jadual dah. Okey, pagi sini, tengah hari sana, petang. Kita tak dan. Kita lepas maghrib tak payahlah, esoklah. Sebab korban dia 4 hari. 10, 11, 12, 13. 4 hari boleh korban. Jangan korban waktu malam. Korban waktu siang. Malam hukum dia makruh. Korban disembelih selepas sembahyang raya. Jangan sebelum sembahyang raya. Masuk hari raya Aidil Adha tu tunggu selepas solat hari raya. Sebab itulah solat raya kalau boleh awal sikit. Pukul 8 tu boleh start lah. Jangan pukul 9.30, lama sangat. Awas sikit sebab kita nak pergi korban pula. Ada dulu raya haji hari Jumaat. Dulu dah pernah hari Jumaat. Sampai tak Jumaat, duk sibuk korban lembu. Ya Allah. Ada tak Jumaat? Korban tu sunat je, Jumaat tu wajib. Allah tak Jumaat kawan. Dah melapor daging. Ya Allah. Tak payah korban lah. Kalau rasa tak sempat, korban lah esok hari Sabtu. Kita kena tengok waktu tu. Kalau rasa sempat, okey, pukul 8 korban, 9, 10, 11 siap. Okey. Balik solat Jumaat. Kalau pukul 11 baru nak korban, 12, 1 Jumaat tak ada. Tengoklah waktu tadi. Tapi kita kena korban pada waktu siang. Yang kelima, dibaca bismillah ketika hendak menyembelihnya. Tak baca bismillah sah. Sembelih ayam tak baca bismillah. Boleh? Ada orang tu dia bangun pagi, tengok motor langgar ayam. Orang kata, abang sembelih. Tak boleh, tak mandi wajib lagi. Tak mandi wajib lagi nak sembelih. Mana? Nak sembelih, nak baca bismillah. Bismillah tak boleh baca, tak mandi wajib. Sudah, mati gitu je ayam.
Nah, tak apa. Bismillah tu sunat. Tak, bismillah tu sunat. Yang penting orang Islam. Kalau orang kafir dia sembelih, dia baca bismillah, gimana? Ha. Ha. Orang kafir ni dia pandai bismillah. Tak, orang Cina contohnya cakap Melayu fasih, bismillah boleh. Mai kawan sembelih dia kata bismillahirrahmanirrahim sembelih. Boleh makan kita? Tak boleh walaupun dia bismillah sebab dia tu kafir. Syarat pertama kena Islam. Kena Islam. Nah, bismillah tu sunat je. Sebab itulah kita beli ayam pekan sehari, balik masak tu nak makan bismillah dulu. Takut-takut masa sembelih dia tak bismillah. Nak duk beli KFC tu, kena bismillah dulu. Ini buka kotak terus makan. Bismillah dulu. Ayam tu bismillah ke tak? Memang orang Islam sembelih. Takut-takut tak bismillah. Sebab banyak sangat dah. Ambil. Boleh gitu je. Tak. Bismillah dulu. Nabi kata tak apa. Kalau dia tak bismillah, kamu bismillah ketika makan. Jadi kita kena bismillah. Jadi nak sembelih pun disunatkan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah baca bismillah, kita tak takbir. Takbir sebelum takbir selepas baca bismillah. Selepas bismillah tu takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, ataupun ramai-ramai takbir. Ataupun Allahu akbar walillahil hamd. Tak apa dah. Takbir ketika sembelih. Lepas tu kita kena berselawat kepada Nabi. Paling ringkas Allahumma salli ala Muhammad pun tak apa. Ingat tiga tu ketika sembelih kurban. Yang pertama bismillah, yang kedua takbir, yang ketiga selawat. Dan ada orang tambah lagi doa apa boleh, tak apalah. Apa yang paling kurang tiga itulah. Nah, maknanya baca bismillah, lepas tu takbir, lepas tu berselawat ke atas Nabi. Yang seterusnya di antara perkara sunat ketika berkorban, membaringkan binatang pada tempat yang lembut. Cari tilam letak dulu. Letak lembu tu. Sebab nak mati ni. Seminggu dah Allah bilalah aku ni nak mati. Nah, sebab itulah dia kata kalau kita nak sembelih, tukang sembelih tu jangan asah pisau depan lembu. Lembu tengok Allah pisau. Makruh tu. Asah pisau siap-siap di rumah. Ini sengit. Lembu situ. Lembu habislah aku kali ni. Maknanya tak, kita kena jaga juga. Macam kita usung jenazah lah. Usung jenazah tu kita ikut dong. Tak boleh, kena hormat sikit. Ini angkat mic van. Allahu akbar. Hormat sikit jenazah tu. Turun slow-slow. Nah, contohnya ada bukit ke apa ke van tu, turun slow-slow. Ini pakai ambil. Allah. Hormat sikit walaupun jenazah. Kena hormat. Lembu pun sama. Nak sembelih tu kena hormat ke lembu. Tak hormat sikit pada lembu, jadi letaklah di tempat yang lembu, ambil papan ke. Maknanya tak kisahlah, janji benda tu lembut. Okey, yang ke-9, direhatkan binatang itu sebelum disembelih. Kita duk kerja ikat siap, relax dulu. Biar dia tenang dulu. Okey, barulah sembelih. Payah lembu ni tak. Orang kita berapa orang? Tak, 10 orang lebih nak perubah lembu. Orang Arab 2 orang. Arab sembelih kambing seorang je. Allahu akbar. Dia pijak kaki. Arab. Kita ayam 2 orang tau. Pegang seorang. Arab kambing seorang je sembelih. Kita ayam tu 2 orang, tak boleh seorang. Mari pegang ayam ni nak sembelih ni. Ayam maksud tu. Nak. Arab kambing seorang dia je. Kita lembu berapa orang? Kerah habis mari. Tak. Okey, yang seterusnya di antara perkara sunat ketika berkorban, digunakan pisau yang tajam untuk menyembelih. Jangan tumpul, tak boleh, kesian kat binatang tadi, sakit. Tak lu kuek Allah akbar, nyanyalah dia. Nak mati ya Allah sesanya. Kalau boleh tajam. Tak sekali. Tak sekali je. Yang ke-11, dihadapkan muka ke arah kiblat. Dibaringkan ke atas rusuk sebelah kiri lembu, tidak. Dan
diputuskan kedua-dua orat yang terletak pada kiri dan kanan leher binatang korban itu. Dia dua orat. Orat yang pertama orat saluran makanan, yang kedua saluran pernafasan. Dia ada 4 semua. Kita 2 je. Tak 2 je. 4 pun boleh, tapi 2 tu ya. Hak syarat sah 2. Maknanya pernafasan dengan makanan. Nah, ayam pun sama juga. Nah, kalau tak pasti sembelih biar putus leher. Ada orang sembelih ayam tak? Sembelih putus leher. Sudah. Ustaz boleh makan ke ayam ni? Saat tinggal situ lah, tak apalah. Dia balik, ustaz ambil ke dia. Tak apa. Tak putus tengkok, putus leher tak apa. Nah, yang penting 2 orang tu putus. Nah. Okey, seterusnya di antara perkara yang berkaitan dengan apa tadi, korban tadi, makruh mengasah pisau hadapan binatang, sebut dah. Nah, okey, seterusnya daging korban sunat dimakan pada 1/3, kadar 1/3 daripadanya, dan wajib disedekah sekurang-kurangnya kepada seorang miskin. Ada orang tanya, makan semua boleh ustaz? Boleh, tapi khilaf ulama. Kita sembelih siap makan semua, tak nak sedekah. Boleh, tapi ulama kata kalau boleh sedekah sikit pun tak apa dah. Jangan tak sedekah langsung. Tapi yang afdalnya 3 bahagian lah kita bagi. Dah, hak kita tu bagi 3 pula. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Kalau 9 kilo. 3 kilo ni bagilah untuk fakir miskin. 3 kilo ni untuk hadiah. Orang kaya pun tak apa. Dah, 3 kilo ni makan. Makan 1/3. Ini ulama bagi dah sekadar 1/3. Dah, kalau Arab dia tak makan langsung. Nah, Arab dia pergi niat je. Dia pergi tengok niat siap, okey. Halal. Oh, halal. Ambil lah. Sebab itulah di Mekah biasa bulan haji ni 2 juta ekor kambing. Tak cukup lagi. Terpaksa import daripada Australia kambing di Mekah. Sebab hak bayar dam saja tu berapa dah? Jemaah Malaysia 20,000 buat haji tamattu' lah kau. 20 ekor kambing. 20 ekor, 20,000. 20,000 ekor kambing Malaysia saja tu. Sesiapa pergi buat haji tamattu' kena bayar dam. Haji 3, tamattu', ifrad, qiran. Orang pergi buat haji tahulah. Ya. Biasa Malaysia dia buat haji tamattu' sebab tak nak dalam ihram lama sangat. Dia pergi buat umrah dulu, tunggu haji. Lepas tu pakai baju biasalah. Dekat-dekat haji tu baru pakai ihram. Niat haji, kena bayar dam seekor kambing. Jemaah Malaysia 25,000 biasa. 25,000 ekor Malaysia saja. Filipin lagi, Thailand lagi, Indonesia lagi, Arab lagi. Itu baru dam, hak korban pula. Hak korban pula. Sebab itulah di Mekah kalau musim korban daging tak habis. Allah membazir. Dia sembelih tetap nak ambil sampai busuk daging. Nah. Walaupun pahala banyak tapi daging tu membazir. Kadang-kadang kita kirim. Nak pergi Mekah, kawan kirim korban di Mekah. Kita bagilah RM400. Dia korban sana. Memang pahala banyak. Di Masjidil Haram, RM100, RM100,000 Allah ganti. Tapi daging tu membazir. 2 juta ekor, siapa nak makan? Tak banyak jemaah katalah jemaah haji 2 juta yang buat tamattu'. 2 juta ekor kambing. Itu yang dam tu. Korban lagi 2 juta, 4 juta. Ya Allah. Arab biasa korban kambing, tak korban lembu. Lembu tak ada tempat dia kurang. Dia korban kambing, seekor seorang. Ataupun unta. Unta dengan kambing, lembu jarang Arab. Kita Malaysia ada lembu. Lembu, kambing jarang kita lembu. Arab kambing dengan unta. Sebab itulah kalau nak korban luar negara, anasyurkan baik korban negara miskin di Kemboja ke, di Bangladesh ke. Dia orang susah. Tak cukup. Di Kemboja murah 250 satu bahagian, 260. Baik korban sana.
Confirm daging habis. Berebut gini. Berebut gitu. Kita sebenarnya kita duduk Malaysia ni kita tak rasa sangat sebab kita selalu jumpa daging. Masa duduk Mesir dulu anak pernah tengok musim kurban, ya Allah. Hak tak pernah jumpa lembu. Apa ni daging ada setahun sekali. Dia kurban siap dia masuk plastik dia baling je. Berebut gini orang Arab yang miskin. Rupa-rupa Mesir ni ramai orang miskin. Oh, ramai orang miskin. Itulah di antara hikmat nak jadi kita ni sifat pemurah. Nah, jadi kita kurban ni kalau boleh kita ambil sikit sahaja dan kita bagilah. Nak sama ada nak hadiah ataupun nak sedekah. Nak sedekah. Dan daging tadi kalau boleh bagi daging mentah. Dia kurban ini disunatkan bagi daging mentah. Dia beza dengan akikah. Akikah daging masak. InsyaAllah. Akikah dengan kurban sama. Ada dalam kitab dia sebut, anda cari dah baru ni. Dah. Pak Long Moreh tanya, tak, satu ekor tu boleh campur tak? Korban dengan akikah boleh. Ada dalam kitab, jumpa baru ni. Tak, dia kata boleh. Contohnya 7 orang. 7 orang, 4 orang korban, 3 orang akikah. Tak ada masalah. Jangan satu bahagian kita tu niat dua, akikah korban. Tak boleh. Demo apa ya? Kawan satu bahagian je. Akikah korban dua-dua. Inilah sembelih kurban aku nak akikah kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Satu bahagian, satu niat. Nah, nak kurban, nak akikah. Tapi kalau campur 7 bahagian tu tak apa. Akikah 4, kurban 3, tak ada masalah. Tak ada masalah. Walaupun pelbagai niat dalam seekor tadi. Okey, seterusnya. Daging kurban juga tidak boleh diberi makan kepada orang-orang yang bukan Islam. Tak boleh sebab daging ibadat. Daging kita niat pada Allah. Jangan kita bagi kepada orang kafir. Tapi kalau kebetulan dia datang rumah kita pun tak ada lauk lain dah. Ayam pun tak ada, telur pun tak ada. Sudah, bagilah tak apa. Jangan pula, jangan makan ini orang Islam saja lu tak boleh makan. Orangnya ayalah ke dia. Lu makan petai dengan budu je. Allahu Akbar. Nanyalah ke dia. Kecuali ada ayam, okey. Akak sarung ke. Ada. Kari itik ke, kari apa tak kira lah. Tapi kalau tak ada, ambillah daging sikit. Mudah-mudahan niat kita, dia masuk Islam. Allah bagi hidayah, maka daging kurban tadi masuk Islam. Jangan kita bungkus-bungkus, bagi tak boleh. Kalau kebetulan dia datang atau berjiran kita ke datang sebelah, maka ulama kata harus. Tapi sekadar gitu je lah. Kita niat mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada dia. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Itulah secara ringkas kita ambil sedikit berkaitan dengan sunat kurban dan makruh kurban. Niat kurban ngerti tak? Okey. Kita nak kurban, contohnya ada tuan lembu seekor, maka kita 7 orang. Yang pertama kita kena angkat jual beli dulu. Angkat jual beli, beli tu dulu lembu. Jangan nak kurban bukan lembu kita tu, lembu orang. Kena beli dulu. Okey, tuan lembu tu datang, kita pun pergi 7 orang ni beli lembu dengan dia. Setiap orang kena akad jual beli. Okey, aku beli darimu satu bahagian sebut. Jangan sebut seekor. Aku beli lembu satu bahagian. Lembu ini dengan harga 400.5. Dia pun jawablah. Aku jual lembu ni kepada kamu satu bahagian dengan harga 400.5. Bayar RM400. 400.5. Okey, seorang. Yang kedua pula. Akad jual beli. Okey, 2 orang. 3 orang. Cukup 7 orang. Jadi lembu tadi kepujaan 7 orang ni lah. Dia bukan dapat duit dah dia. Dapat duit berapa? 4,000 contohnya. Dapat duit kita ni 7 orang ni bawa lah pergi wakil ke Pak Long Moreh suruh sembelih. Okey, wakilkan kepada dia tolong sembelih. Kita pun wakilkan dia pun sembelih. Masa dia sembelih tu kita pun niatlah. Disunatkan kita tengok ketika sembelih dan ketika darah tu mengalir. Kita niat masa itulah yang afdalnya.
Ketika dia sembelih kita pun niatlah inilah kurbanku. Kalau aku diri ku. Inilah kurban aku satu bahagian daripada lembu ini. Jangan takbir Allahu akbar. Takbir. Satu bahagian sebut satu bahagian lembu. Jangan seekor, satu bahagian saja. Mana setiap orang tu niatlah. Kalau akikah, akikah. Kalau akikah untuk anak dia sebutlah inilah apa ni sembelih akikah untuk anakku. Nah, nama sekian-sekian kerana Allah Taala. Kalau tak boleh nak tengok darah, kita ni mabuk darah tak apa. Dah, kita wakilkan sembelih tak apa. Pak Long Mareh tolong niat untuk saya, tak apa juga. Dia niat, tulis nama bagi dia ke 7 orang tu tak apa, dia niat seorang tak apa. Nah, tapi dia afdal kita niat sendiri. Tak tengok ustaz mabuk darah, okey tak apa, niat siap-siap. Pegang lebu sekejap, niat, okey tak apalah, paling belakang. Biar dia tak apa juga. Dia boleh. Tak, cuma yang afdalnya ketika darah tu mengalir. Ketika darah tu mengalir, kita tengok darah tu keluar. Itu yang afdal. Tak, tapi nak niat sebelum tu pun tak apa. Tak, maknanya mungkin kita ni tak sibuk ke, kita ni macam orang Arab. Orang Arab pergi niat je. Arab dia niat siap, okey sembelih aku nak balik lah. Daging tu bagi pokok mu lah, aku tak nak. Arab lah gitu je. Tak, tapi yang afdal tengok. Tengok ketika sembelih, lepas tu darah tu dak mengalir keluar. Itulah di antara ketika kita nak melakukan sembelih kurban, niat dan juga ketika akad jual beli tadi. Dan bagi mereka yang ingin menyembelih kurban, ingin melakukan kurban, maka bila masuk 1 Zulhijjah, maka janganlah dia potong kuku, potong rambut ataupun buang segala bulu. Simpanlah 10 hari tu. Tengok misai ni lebat dah. nak tunggu kurban tu. Kuku panjang dah. Maknanya simpanlah. Bila lah lepas sembelih, okey potonglah kuku. Guntinglah misai, guntinglah rambut tak apa. Maknanya 10 hari ni janganlah kita potong kuku, potong rambut ataupun kita buang segala bulu. Macam orang di Mekah dia tak boleh. Gugur 1 helai rambut bayar dam. Dia lagi susah. Jadi kita ni setakat tu je. Macam mana kita jagalah. Maknanya sunat kita, maknanya kalau boleh kita nak kurban, kita janganlah potong kuku dan buang segala bulu. Jadi rasa itulah saja secara ringkas kita sambung yang minggu lepas berkaitan dengan perihal kurban. Yang mana malam ini kita sambung lagi berkaitan dengan tadi apa? Sunat-sunat kurban dan juga perkara-perkara makruh ketika kurban. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapatlah melaksanakan ibadat kurban ini dengan sempurna dan mudah-mudahan segala ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi binatang tunggangan kita di padang mahsyar nanti insya-Allah. Jadi rasa itulah saja untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. Minta maaf kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.